Ulama yang ketiga, Tunku Anum. Tunku Anum ini adalah setengah mengatakan bahawa anak saudara pada Sultan Ahmad Tajuddin. Setengah kata, bila saya kaji sendiri, saya berpandukan kepada tulisan-tulisan yang autentik. Ya, dia adalah sepupu Sultan Ahmad Tajuddin. Sebab mak dia tu Tunku Rahimah atau Tunku Rahmah ibni Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin. Jadi Sultan Tunku Rahmah ini dua beradik kekanda kepada Tunku Abdullah Karam Shah. Beribukan, berbondakan Tunku Puteri. Jadi Tunku Anum ini ayahnya Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman bin Tunku Ibrahim. Tunku Ibrahim adalah Raja Muda Kedah di masa pemerintahan Sultan Muhammad Jawa. Jadi dia kahwin adik-beradik. Dan Tunku Abdul Rahman ini pernah menjadi gubernur di Chenak. Jadi menunjukkan bahawa ada orang mengatakan Tunku Anum ini adalah pengkhianat, berpakat dengan Siam, menjatuhkan Kedah dan sebagainya. Itu bukan. Saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang berada sekarang ni, kita kena cuci fakta tu. Tunku Anum adalah Raja Kubang Pasu. Beliau ataupun baginda merupakan anak tunggal kepada Tunku Rahmah dan Tunku Abdul Rahman. Dia digelar Raja Jambangan, Paduka Raja Jambangan. Jambangan. Sebab apa Jambangan? Dialah diutuskan oleh Sultan Ahmad Tajuddin mengantar bunga emas sebagai ufti kepada kerajaan Thailand. Dialah mengantar bunga emas kepada Raja King Rama dan juga Raja Legor setiap tahun. Ya, jadi apabila dia menghantar, dia sebagai diplomat menghantar utusan emas dan sebagainya tu kepada raja-raja tersebut, maka dia buat helak. Seperti mana kononnya dia menyokong raja-raja tersebut untuk untuk bersekongkol dengan mereka. Tetapi sebenarnya dia tidak begitu. Dia dianggap sebagai orang harapan lah. Raja Rama, King Rama dan juga Raja Legor. Sehinggalah beliau diberikan tugas sebagai penasihat raja di Legor. Jadi pada satu hari dia merancang. Dia balik ke Kedah, dia merancang bahawa dia akan buat serangan gerila. Serangan gerila ini dia akan buat sebab dia kata kalau dia tak buat, Kedah akan dijajah kekalan dengan Siam. Maka dia melatih 40 prajurit di Gua Kerbau, Port Diang, Bukit Kepelu. Dia melatih secara hebat segala ilmu yang dia ada, ilmu kebatinan dan sebagainya, persilatan, melatih 40 prajurit sebagai hulu balang. Mereka diamanahkan untuk menyerang Pia Sina Nuncit. Pia Sina Nuncit menjadi governor ataupun raja muda lah ketika itu memerintah Kedah. Timbalan governor. Jadi di mana tu? Di Alor-Ganu. Jadi selepas itu di sana, di Thailand, dia dengan sahabat-sahabatnya merancang merisi apakah kekuatan dan kelemahan tentera Siam. Jadi di sana begitu buat perancangan. Di Kedah dia suruh buat pucat kacirkan negeri Kedah. Perang hendak, perang gerila, siang malam, pagi petang, supaya menunjukkan bahawa tidak aman dah bumi Kedah ni. Jadi dia mengarahkan 40 prajurit dia tu menyerang kota Alor-Ganu. Alor-Ganu pun rebah, tersungkur. Last sekali Pia Sina Nuncit pun hantar satu surat kepada Raja King Rama dan juga ayahnya ni dan abangnya sekali Saburi, Sabmuntuan. Dia kata dia tidak ada kekuatan. Dia tidak ada kekuatan dah bertahan di Kedah sebab tidak orang tentera Siam ni dah mati banyak. Dan habis semua segala peralatan ditawan oleh tentera-tentera Kedah. Maka itu Raja King Rama dan juga Raja Legor mengarahkan kepada Tunku Anum. Tunku Anum, sila ambil perhatian, anda kena pulang ke Kedah menjadi gubernur kami di sana. Nak meredakan situasi. Sedangkan ia dirancang oleh Tunku Anum. Jadi Tunku Anum menolak tawaran tersebut dan dia kata kalau dia menerima,
Negeri Kedah kekal di bawah pemerintahan Raja Siam. Jadi apabila dia menolak itu, Raja Siam berjanji kepada Tunku Anum, kami pulang semula sebab kami dah tidak boleh tahan dengan hulu balang Kedah yang begitu dahsyat. Jadi kami mengundurkan diri, kami surrender, kami serahkan balik Kedah kepada Tunku Anum untuk memerintah, dan kami tidak akan mengganggu lagi. Kami bebaskan Kedah daripada penjajahan pada tahun 1839. Jadi apabila tahun 1839 ini, Tunku Anum memanggil Sultan Ahmad Tajuddin yang berada di Melaka pada ketika itu pulang balik dan memerintah Kedah semula, ditabalkan. Tunku Anum bukan pengkhianat. Kalau dia pengkhianat, dia nak jadi raja. Jadi dengan sumbangan besar kepada Sultan Ahmad Tajuddin menganugerahkan wilayah yang besar iaitu Kubang Pasu kepada Tunku Anum, memerintah sehingga kepada cucu dan Tunku Ishak, dan cucu dia meninggal. Sebab tidak ada waris, maka disatukan bilik Kedah. Dan Tunku Anum ini menamakan Kubang Pasu dengan nama Kubang Pasu Darul Qiyam. Jadi Perlis diberikan kepada menantu Sultan Ahmad Tajuddin, Syed Hussein Jamalul Lain bin Syed Harun, dan Satun dibagi kepada Tunku Bisnu, adinda kepada Sultan Ahmad Tajuddin, mengenangkan jasa mereka berjuang dalam musuh bisik ini. Jadi itulah sedikit tentang tokoh ulama. Yang sedang saya katakan, banyak lagi tokoh-tokoh.